إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kehadrat Allah kerana pada malam ini kita dapat lagi bertemu untuk sama-sama membincangkan kitab Hidayatus Salikin. Alhamdulillah kita dah masuk membincangkan tentang hari ini masuk tajuk kecil makruh bagi wuduk itu 7 perkara. Betul juga? Ya tak? Betul ya? Baik. Sekali lagi kita sentuh tentang kitab ini. Setelah dia membincangkan bahagian pertama tentang kepentingan ilmu yang bermanfaat. Apakah yang dimaksudkan ilmu yang bermanfaat? Yakni ilmu yang membawa kita ma'rifatullah, mengenal Allah, dan daripada ma'rifatullah itu lahirlah hakikat takut pada Allah Ta'ala. Apabila bergabung pengenalan terhadap Allah, ma'rifatullah, dan lahir rasa takut kepada Allah, maka secara automatik lahirlah apa yang dinamakan ibadah ataupun perhambaan. Kemudian kitab ini menjelaskan tentang dasar-dasar umum tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang telah kita bincangkan tentang siapakah Allah, apakah kitab Allah itu. Kemudian kita juga telah bincangkan tentang cabang daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, iaitulah membincangkan salah satu daripada jalan atau saluran untuk kita ma'rifah kepada Allah, iaitu melalui perbincangan sifat-sifat Allah. Ini sifat Allah yang 20. Kita dah bincangkan. Kemudian pada malam ini insya-Allah lanjutan daripada perbincangan tersebut, kita masuk pada tajuk yang berikutnya. Yang ini berbuat lahirlah tuntutan selepas itu apa yang dikatakan ibadah, ya, berbuat taat dan ibadat yang zahir. Jadi hari ini kita bincangkan tajuk besarnya berbuat taat dan ibadat yang zahir. Untuk mencapai derajat kepada kerohanian yang kita bincangkan ini melalui kitab ini, maka kerohanian itu dia mesti melalui proses ibadah, ya. Proses ibadah itu terangkum dalam syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, dan perbincangan secara khusus sebagai satu disiplin ilmu dalam syariat ini dipanggil fiqh. Ya. Dalam bahagian ini, ibadat zahir, ketaatan dan ibadat zahir ini, dia membincangkan syariat-syariat yang kita lakukan sebagai ibadah untuk menyempurnakan jalan kerohanian yang kita nak capai. Iaitu asas kepada matlamat kitab ini, yakni menjelaskan tentang kerohanian ataupun membahaskan tentang kebatinan ataupun disebut sebagai kerohanian. Ini satu cabang daripada cabang-cabang ibadat, cabang-cabang agama kita, iaitu tentang perbahasan yang berkait dengan tasawuf. Jadi isi kandungan kepada mencapai derajat dan maqam-maqam tasawuf itu, dia mestilah melalui proses ibadat. Ibadat itu dipanggil syariat, dan syariat ini dalam konteks ilmu
dalam bentuk ilmu dia dipanggil bidang fiqh ataupun fiqh. Jadi bidang fiqh yang kita bincang pada malam ini sebagai panduan untuk syariat kita ialah makruh bagi wuduk itu 7 perkara. Kita kena jaga ya, selain daripada perkara-perkara yang membatalkan wuduk, di sana ada perkara-perkara yang dianggap makruh dalam syariat ya, dianggap makruh dalam syariat. Ya, ini yang pertama, di sana ada 7 perkara-perkara yang makruh. Seboleh-bolehnya kita jauhi ketika kita berwuduk ya. Wuduk ni kita bincangkan lagi itu, wuduk ni, wudu'an. Wuduk ni dia asal makna ialah cahaya. Jadi berwuduk ini membersihkan anggota solat kita untuk melakukan solat, dan dia akan melahirkan cahaya insya-Allah pada hari kiamat. Jadi perkara yang kita kena jaga dalam proses kita berwuduk, yang pertama sekali makruh ketika kita berwuduk memercikkan air daripada kedua-dua tangan. Maksudnya kita kirai ya. Kirai. Makruh ya. Biarkan dia menitik. Ataupun kita nak apa, kita sapu. Makruh kita kirai, percikkan air di tangan kita. Benda ni kita dah lalu dah, cuma sebagai panduan untuk ulang kaji je. Yang kedua, menamparkan air ke muka. Maksudnya ambil air tu jangan campakkan ke muka dengan kuat. Sapu elok-elok, sampaikan air ke muka dengan sempurna, dengan elok-elok. Jangan secara kasar ataupun menamparkan air dengan laju ke muka. Itu makruh. Kemudian berkata-kata ketika mengambil air sembahyang. Ketika kita berwuduk, fokus. Ini adab dalam berwuduk. Kita nak apa tujuan berwuduk ni? Untuk istibahatis salah, untuk kita menunaikan solat, untuk menghadap Allah Ta'ala. Jadi kita mula khusyuk sebelum solat ketika berwuduk lagi. Tumpu kita berwuduk tu, ketika membasuh anggota wuduk kita tu, tumpukan. Kita nak membersihkan 7 anggota ini untuk kita bawa menghadap Allah. Jadi jangan sembang, jangan berburak dengan orang-orang kiri kanan ya, makruh. Makruh kita bersembang. Yang keempat, melebihkan pembasuhan segala anggota daripada 3 kali. Jadi diulang basuhan setiap anggota solat kita, anggota wuduk kita itu 3 kali. Lebihkan basuhan. Setiap basuhan kita melebihi kawasan yang dihadkan supaya lebih selamat. Dipanggil ihtiyati, lebih selamat. Kalau muka tu lebihkan sikit ke dalam. Kalau tangan tu lebihkan daripada lebihan siku tu ke belakang. Itu sebab di sunat hukumnya 3 kali. Yang kedua, sunat 3 kali basuhan pada anggota wuduk untuk mengelakkan was-was. Ini kerja syaitan lah. Tadi basah tak belakang. Di situ datang kaedah istishab. Istishab dalam fiqh maksudnya ialah ambil yang paling sempurna untuk menyebabkan kita jangan ragu. Tadi 3 kali dah kita basuh, takkan 3 kali pun tak selesai. Jadi secara automatik 3 kali itu menjawab keraguan syak yang datang dalam wuduk kita tu selesai. Jadi hilang sifat ragu. Sebab dalam ibadat ni tak boleh ragu, tak boleh syak. Ragu batal ya. Itu sebab disyariatkan 3 kali. Yang keempat, yang kelima, membanyakkan penumpahan air melebihi keperluan disebabkan was-was juga, kerana syaitan menyukai orang yang was-was. Mereka itu dinamakan walhan, iaitu orang yang bingung. Jadi jangan berlebihan. Jangan berlebihan menggunakan air kan. Kita orang Melayu ambil wuduk ni satu timbuk segelidi tak cukup kan. Padahal keperluan wuduk ni membasahi anggota wuduk je. Kalau 3 kali tampung tu sudah cukup memadai, bahkan lebih dah tu. 3 kali kan. Jangan melampau. Jangan berlebihan. Itu makruh ya. Untuk membasuh semua anggota wuduk.
Jangan melampau, jangan berlebih-lebihan. Sebab berlebih-lebihan dalam berwuduk itu menggunakan air masuk dalam bab was-was, dan ini adalah kerja syaitan. Was-was tu adalah kerja syaitan. 3 kali kita buat, confirm dah tu. Selesai. Jangan berlebih-lebihan. Sebab berlebih-lebihan menggunakan air dalam berwuduk adalah hukumnya makruh. Dan orang ini diistilahkan sebagai walhan. Orang tak cerdik ya. Yang keenam, menggunakan air yang sedang panas yang terjemur di bawah cahaya matahari pada bejana yang berkarat di negeri yang bersuhu panas. Contoh kita ni lah, dalam musim panas, air yang terjemur di tengah panas dalam bekas logam. Tak kira logam apa, iyan ke, besi ke apa ke. Air itu terdedah pada sinaran matahari dalam bekas logam, besi dan seumpamanya. Air itu tak boleh digunakan, makruh digunakan. Ini masuk dalam bab fiqh lah ya. Makruh kita menggunakan air yang terjemur di panas terik matahari dalam bekas logam ya. Yang ketujuh, sebab apa ditegah? Sebab air yang terendam dengan cahaya panas dalam logam tu, dia menghasilkan tindak balas. Besi dengan air itu kalau digunakan untuk berwuduk dikhawatiri akan mendatangkan mudarat pada kulit. Itu sebab dia makruh digunakan. Yang ketujuh, menggunakan air yang sangat panas atau sangat sejuk ya. Menggunakan air yang sangat panas. Kalau pakai heater jangan panas sangat ya. Kalau di negeri-negeri yang ada perubahan cuaca, perubahan suhu dan iklim, tu cerita lain lah kan. Kalau di sebelah Mesir suhu musim sejuk tak sampailah minus, tapi 5 atau 6 darjah Celsius. 5-6 darjah Celsius tu pun dah macam air batu dah ya. Sebab di sana ada heater, air panas heater. Siapa yang tak mampu guna air sejuk tu, bolehlah guna heater, air panas tu untuk berwuduk. Sebab menggunakan air yang terlalu ekstrim, terlalu sejuk atau terlalu panas, hukum dia adalah makruh. Sebab apa? Memudaratkan. Kamu hendaklah mengetahui bahawa sekalian yang disebut semasa mengambil air sembahyang itu ada yang fardu dan ada yang sunat. Jadi berkait dengan ambil wuduk ni, kitab ni menjelaskan di sana ada yang dipanggil fardu wuduk. Fardu ni maknanya wajib. Perkara-perkara yang wajib ketika berwuduk ini dipanggil fardu wuduk ya. Dalam kitab dulu dia bahas ni. Kalau dalam kitab yang biasa kita baca, kitab fiqh, dia terus je anggota wuduk yang perlu dibasuh, terus macam tu ya. Di sini dia masukkan dalam satu tajuk khas, fardu wuduk itu 6 perkara. Yang ni fardu di situ maksudnya ialah yang wajib ketika berwuduk. Ada 6. Yang pertama, niat. Niat ni lintasan ialah tak ada air, terus basuh ke muka dengan niat ya. Nawaitu raf'al hadas, ataupun kita biasa jumpa dalam kitab fiqh kita lama-lama, nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Itu lafaz dia. Perlu tak melafazkan? Tak wajib. Yang penting ialah niat. Lafaz ini untuk merujukkan niat kita. Nawaitu raf'al hadasil asghar lillahi ta'ala. Yang penting niat kita dalam hati, tak hafal pun lafaz ini, yang penting niat ya. Niat ini masuk dalam fardu wuduk wajib dalam ketika berwuduk. Sahaja aku mengangkat hadas yang kecil. Nawaitu raf'al hadasil asghar. Itu wajib yang pertama dalam berwuduk. Atau dikatakan selain daripada lafaz nawaitu raf'al hadasil asghar, nawaitu raf'al hadasi listibahatis salah. Ini lafaz yang kedua pun boleh pakai. Ataupun kita pakai nawaitul wudu'a lillahi ta'ala pun boleh pakai. Lafaz dia banyak. Yang ni nawaitu raf'al hadah, nawaitu raf'al hadas listibahatis salah. Maksudnya artinya sahaja aku mengangkat hadas bagi mengharuskan untuk mendirikan solat. Atau sebagainya, banyak lafaz-lafaznya. Tapi yang penting itu ialah kandungan niat yang kita niatkan ketika berwuduk.
Dan tempat niat itu ialah disertakannya ketika permulaan membasuh muka seperti yang telah disebutkan sebelum ini. Okey, itu maklum ya. Yang kedua, fardu wuduk ialah membasuh muka seperti yang telah disebutkannya. Basuh muka, meratakan air di kawasan-kawasan sekitar muka yang wajib ya. Kalau di belah atas ni sampai ke pangkal rambut. Ke bawah ni sampai ke bawah dagu. Ya, sini ke pangkal telinga. Itu area untuk dibasahkan dengan air wuduk. Penting ya. Itu sebab perlu meratakan air dengan tangan. Supaya air itu sampai bagi orang yang berjanggut, lalukan air, gosok sekali lalu ya. Dan bagi orang yang berjanggut tebal, lalukan sekali lalu ya. Ya, sampai air itu insya-Allah ya. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan serta kedua-dua siku seperti yang telah disebutkannya. Basuh tangan ya. Ke atas ke bawah. Lebihkan daripada belakang siku dan keliling sampai ke depan. Lebihkan. Itu adalah lebih ihtiyat, lebih dituntut supaya sempurna basuhan wuduk pada anggota tangan melebihi belakang siku. Fardu wuduk yang keempat, menyapu setengah daripada kepala atau rambut pada had kepala. Kita dalam mazhab Syafi'i ataupun Syafi'iyah, kita hanya lalukan air di pangkal kepala. Ya. Sapu. Basuh rambut ke basuh kepala? Basuh rambut kan? Basuh kepala? Ha? Basuh kepala. Sapu kepala. Kalau rambut tak ada, nak sapu apa je? Sapu ke kepala. Ya. Lalukan air itu. Itu masuk dalam fardu wuduk. Kemudian yang kelima, membasuh kedua-dua kaki serta mata kaki, yakni buku lali. Tak disebut di situ telinga. Telinga ni sunat, tak masuk dalam fardu wuduk. Sunat basuh dua telinga. Dia terus basuh dua kaki serta mata kaki. Artinya sampai ke buku lali, ataskan sikit. Atas pada buku lali itu lebihkan. Dan keliling. Pastikan, ratakan air itu dengan tangan. Dan masukkan selat. Jelah di celah jari kaki kita tu dengan tangan kiri. Supaya yakin air itu rata. Kan? Khususnya bagi orang yang jari kaki dia rapat. Bimbang air tak sampai. Ya? Lalukan dengan tangan. Supaya air itu sampai. Ini fardu wuduk. Adapun selain daripada fardu yang 6 ini, semuanya sunat muakkad. Sunat, yakni sunat muakkad, sunat yang mengukuhkan, digalakkan. Dan fadilatnya amatlah banyak. Dan pahalanya amat besar, dan orang yang meninggalkannya amat rugi. Dan jika ada mana-mana yang fardu itu tercacat, nescaya segala yang sunat tadi akan menyempurnakannya. Wallahu a'lam bissawab. Kita laju sikit sebab benda ni kita dah lalu kan sebagai ulangan ya. Masuk fasal yang ketiga, adab mandi junub. Bab mandi junub ni banyak juga berlaku kekeliruan. Sebab praktikalnya jarang ditunjukkan. Cikgu kan? Ya. Yang penting mandi. Mandi wuduk, mandi junub ataupun mandi wajib. Macam mana mandi wajib? Ratakan air ke seluruh badan. Betul lah tu. Tapi praktikalnya ya. Jadi kita ulang balik, mudah-mudahan ada yang memperkokohkan kefahaman kita. Apabila kamu didatangi junub kerana bermimpi, bersetubuh, haid, nifas atau bersalin, itu dipanggil junub, berhadas besar. Maka pergilah ke bilik mandi dan ambilkan bejana air atau paip air dan basuhkan kedua-dua tanganmu 3 kali. Ini adab dia. Basuh tangan dulu 3 kali. Sebab lepas itu kan nak basuh bahagian-bahagian yang kena najis. Perlulah basuh, bersihkan tangan. Dan hilangkan segala kotoran yang ada pada badanmu. Basuh badan lebih kurang. Kemudian ambil air sembahyang seperti kafiat yang tersebut itu serta segala doanya. Ini jarang kita dengar kan. Ini adalah sunnah yang dirakamkan.
Nabi SAW sebelum dia mandi junub, dia bersihkan tangan, bersihkan najis-najis yang ada, dia ambil wuduk dulu sebelum mandi. Ini kaifiat. Jadi bila kita tengok ni ambil wuduk dulu sebelum mandi wajib, ini adalah merupakan sunnah yang ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Rasulullah buat, dia adalah wahyu. Allah perintahkan dia buat. Kemudian Nabi buat dalam bentuk perbuatan, dipanggil sunnah. Sunnah yang ditunjuk oleh Nabi, dia mengandung hikmah dan rahsia. Kita tak tahu apa rahsia dia. Berwuduk dulu sebelum kita mandi wajib. Wuduk dulu, ya. Seperti mana wuduk biasa. Lepas tu nak baca doa, bacalah doa. Ya. Allahumma ja'alni minat tawabin wa minal mutatahhirin. Contoh dia, dan doa-doa yang seumpamanya. Bila selesai ambil air sembahyang, tuangkan pula air itu ke atas kepalamu 3 kali serta diniat dengan mengangkatkan junub, janabah atau sebagainya. Kita kena ingat kitab ni background dia negeri Arab. Kitab ni. Sana air susah. Jadi suasana kita hari ni pakai shower. Buka ya, memancut air kan, mencanak air keluar. Jadi tak timbullah pakai gayung. Yang penting basuh dulu, lepas tu buka lah air shower tu. Konolah kepala. Ya. Itu teknikal lah, benda-benda kecil ya. Benda teknikal ni berubah dari zaman ke zaman. Cumanya dia ajar tadi kalau kita mandi gunakan kolah, tu kaedah dia. Kepala dulu ya. Dan kamu boleh mengatakan seperti nawaitu raf'al janabah, ataupun kita sebut nawaitu raf'al hadasil akbar lillahi ta'ala. Yang penting niat dia tu. Apa tujuan mandi tu? Niat nak mandi junub, mandi. Niat nak mandi hadas besar, sama lah tu, mandi. Yang penting niat, ya. Allah tengok niat kita tu. Nawaitu raf'al janabah, atau lapas-lapas yang lain yang seumpamanya saja aku mengangkat janabah ataupun hadas besar. Kemudian tuangkan air itu pada pihak kanan badanmu. Beratkan, mulakan sebelah kanan 3 kali. Kalau kita tengok kaedah Islam ni, dalam fiqah ni, mandi gunakan basuhan sebelah kanan dulu 3 kali. Ya. Kalau ikut petua orang-orang kita, orang lama-lama, daripada kaki, ya, basuh daripada kaki belah kanan, naik ke atas kan. Dia ada melibatkan di situ tentang sistem haba badan. Ya. Dia sudut kesihatan bagus sebenarnya. Ya. Basuh pelan-pelan naik ke atas sampai ke kepala. Contohlah, tapi mulakan sebelah kanan. Itu teknik lah, ya, teknik ya. Yang penting mandi. Kemudian pada pihak kiri badan 3 kali dan gosokkan pada bahagian depan dan belakang badanmu, dan hendaklah diselat-selatkan rambut. Sampaikan air kepada segala lipatan badan dan segala tempat tumbuh rambut, sama ada jarang ataupun tebal, serta peliharalah supaya tidak tersentuh kemaluan ketika mandi itu bila telah mengambil air sembahyang. Jika tanganmu tersentuh kemaluan, maka hendaklah diulang mengambil air sembahyang. Dia nak nyatakan di situ, bila kita mandi hadas, pastikan kita meratakan air pada seluruh badan. Selat rambut. Kalau orang tak ada rambut, senanglah. Di mana-mana terdapatnya tumbuhan, bulu atau rambut, kena lalukan tangan supaya air itu sampai. Ataupun pada lipatan perut ataupun kulit belakang. Dengan lebih kan. Air tak masuk terus, angkat je ya. Masukkan tangan situ, ya, biar ada air itu sampai. Dah lalu tangan kat itu, jadi confirm lah air sampai. Kalau jenis curah-curah macam tu, betul-betul tak pakai. Angkat lipatan tu, masukkan tangan. Maksud macam tu, supaya sempurna air itu sampai untuk menyempurnakan mengangkat hadas yang besar. Dan tadi kita dah cerita pasal beruduk. Artinya ketika kita mandi tu, kita tak menyentuh kemaluan
artinya wuduk tadi terpakai. Tapi kalau dah contoh kemaluan ketika kita mandi, maka automatik wuduk tu batal lah. Dan lepas mandi tu kan kena ambil wuduk yang lain. Sebab wuduk tu telah batal ketika kita sedang mandi wajib tadi. Maksud tersentuh dengan perut jari. Perut jari ni lah, ni pun nak obeh tu kan, perut jari ni atas ni. Itu sebab kalau katalah cikgu katalah ni pekah ni orang cakap dia lenteh tok pegang macam tu batal tak? Dia tak masuk perut jari. Tuan manalah tahu kan, kita nak jaga wuduk tadi terpegang colah dua tangan, colah dua jari, tak batal. Dia yang batal sentuh dengan perut jari. Tu maksud dia kan. Dia benda macam ni kena lantih sebut cikgu kan. Jangan timbul pertanyaan-pertanyaan. Nak obeh cikgu tu, dubur yang mana? Itulah tempat kolam berak tu. Tu rabur-rabur, terabur situ, sampai ke situ kan. Nak obeh rabur sampai ke situ. Kok terabur sampai ke tempat lubang tu, keliling tu. Itu maksudnya tadi jelas dalam pemahaman ilmu kita, fardu mandi itu wajib mandi, wajib yang dilaksanakan ketika mandi dua perkara. Yang pertama niat, yang kedua meratakan air seluruh badan. Selain daripada itu suci pasangan tu adalah sunat. Kita dapat bezakan mana yang wajib, mana yang sunat. Begitu juga khususnya dalam solat. Dalam solat kita kena dapat bezakan mana yang rukun wajib, mana yang sunat. Sunat pula ada dua dalam sembahyang, sunat hayat, sunat ab'ad. Sunat hayat ni sunat yang berat, yang dituntut sangat dilaksanakan. Sunat hayat ni sunat-sunat ringan. Jadi jelas mana yang wajib, mana yang sunat dalam solat. Contoh adalah, ataupun dalam sunat itu ada dua, mana sunat ab'ad, mana sunat yang hayat. Dalam mazhab Syafi'i, sunat ab'ad ni sunat yang berat, yang dituntut untuk dilaksanakan walaupun sunat, sangat dituntut. Antaranya ialah kunut. Kunut tu masuk dalam sunat ab'ad. Contohlah, dalam mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah, meninggalkan kunut, dia kena buat sujud sahwi. Apa hukum sujud sahwi? Sunat. Asalnya sunat, takkan dia bertukar jadi wajib. Asal kunut tu sunat, maka secara otomatik sujud sahwi tu hukum dia sunat. Tapi walaupun sunat, dia sunat ab'ad. Apa ni? Kunut. Itu satu. Nak jelaskan tadi antara wajib atau fardu dan sunat itu kita kena faham. Ini fardu, wajib, ini sunat. Lantih. Begitu juga dalam sunat ab'ad ni, tinggal tahiyat awal. Kita singgung sikit kan. Tinggal tahiyat awal. Tahiyat awal apa hukum dia? Dia tak masuk dalam rukun. Dia sunat. Sunat ab'ad. Dalam mazhab Syafi'i, siapa yang tinggal sunat ab'ad, contoh dia tahiyat awal, dia kena buat sujud sahwi. Baca dalam sujud sahwi itu subhana man la yanamu wa la yashu, 3 kali. Kan? Sunat Jangan pula nanti bila imam naik tak duduk tahiyat awal, subhanallah, subhanallah orang belakang kan. Itu sesio nama tu. Sebab benda tu sunat. Tak payah ingat ke imam sebab dia benda tu sunat. Contohlah, kita kena bezakan mana yang wajib, mana yang sunat. Macam kunut tadi kan, imam tak kunut, subhanallah, tak payah dah. Sebab kunut tu sunat ab'ad. Sama ada dia sengaja tinggalkan kunut ataupun dia terlupa. Kan? Ikut hukum lah. Jangan dijadikan kebiasaan tu sebagai hukum. Biasa kita di tempat kita ni kunut tak boleh tinggal dah. Itu biasa. Itu bukan asal hukum. Hukum dia sunat. Begitu juga dalam bab bab mandi ni. Wajib atau fardu mandi itu 2. Yang ini niat, yang kedua
Wajib mandi meratakan air di seluruh tubuh, termasuk di lipatan-lipatan kulit dan di mana terdapat rambut ataupun bulu. Kena ratakan dengan tangan. Kena buat. Jangan curah-curah macam tu, selesai tak pakai. Ada orang jenis mandi macam tu, main curah-curah, kirai, selesai, tak jadi. Dia kena sempurnakan had wajib atau fardu dalam mandi itu, meratakan air dengan tangan. Okey. Kena berat dalam bab itu. Fasal yang seterusnya, fasal yang keempat, tayammum. Ya. Tayammum. Tayammum ni ketika ketiadaan air ataupun darurat tertentu yang menyebabkan kita tak boleh guna air. Maka tukar ambil wuduk tu dengan tayammum. Tayammum ni menggunakan debu. Orang kampung kita dulu ambil tanah tu tumbuk halus-halus kan, payah kerja tu, pergi cari tanah dah sampai bersih tu tokap kan, kirai. Senang je. Sampai bersih lah. Ataupun ambil tanah buku kata-kata kan, tokap, apa. Itu tayammum, menggantikan air. Menggantikan air dengan tayammum ini, dengan debu, dia ada sebab dan syaratnya. Diharuskan bertayammum. Apa sebab boleh bertayammum? Yang pertama, diharuskan bertayammum bila lemah daripada pemakaian air disebabkan oleh perkara-perkara yang berikut. Tak boleh pakai air atau tak boleh menggunakan air. Sebab apa? Yang pertama, ketiadaan air setelah berusaha mendapatkannya. Kalau kita ni dua batu keliling lah, cari air. Tapi masalahnya masyakkahnya jadi susah dalam hutan ataupun atas bukit yang ketiadaan air. Hari pula malam, keadaan pula gelap. Itu maksud dia, dalam keadaan ketiadaan air. Waktu dah masuk dan tunggu cari air tak dapat, dan waktu dah nak habis. Ketika itu datanglah perintah untuk ganti berwuduk itu dengan tayammum. Okey. Atau air itu ada tetapi tertegah tak boleh pakai kerana ada binatang buas atau ada orang yang hendak mengajar. Orang berajar kita, nak cederakan kita dan sebagainya. Ada pergi baru dah, pergi ada rimau belang. Kan? Ada orang nunggu kita kat simpang tu nak mukul kita. Kau jangan turun dan orang beritahu kan, orang tu nunggu tu susah kan. Air, waktu dah masuk dan nak semayang. Ada sebab-sebab yang menghalang kita menggunakan air. Maka ketika itu yajuz, harus kita bertayammum. Atau ada air yang ketiga tetapi kamu berkehendakkan kepadanya kerana kamu atau kawan kamu dahaga. Contoh dia askar, berkemah di kawasan-kawasan yang bahaya. Air habis ataupun air yang ada hanya untuk minum untuk kita dan kawan. Nak keluar daripada kem kita tu bahaya, air tak ada. Maka ketika itu waktu sembahyang dah masuk, boleh bertayammum. Atau yang keempat, atau ada air tetapi milik orang lain dan tiada dijual kecuali dengan harga yang lebih tinggi daripada kebiasaan pada waktu itu dan pada tempat itu. Sampai kita tak ada ni dah kan. Air ni kat kampung jual tak laku dah RM10. Kan? Ni gambaran ni di Timur Tengah. Kan payah air pada masa itu kan. Air kolah atau kolam dia seorang yang ada. Jual kami mahal dengan harga yang tak patut. Ketika itu waktu dah masuk dan dah berjalan. Kalau tinggalkan, kalau biarkan, waktu akan habis. Maka ketika itu ada pilihan untuk bertayammum. Atau kamu mengalami luka atau penyakit yang ditakuti akan membinasakan diri atau sesuatu anggota. Okey. Dalam bab ini banyak khilaf. Bila anggota luka, anggota wuduk kita luka, kaki ke tangan ke mana-mana ke, ya. Kalau kita rujuk kitab fiqh Syafi'iyah banyak kaedah. Tapi yang